Ini bab orang yang sempat satu rakaat daripada sembahyang Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sesuatu sembahyang, berarti dia telah mendapat sembahyang itu. Ini bab apa yang dibaca pada hari Jumaat. Ini surah apa yang dibaca ataupun yang seseorang itu elok membacanya pada sembahyang Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca dalam dua rakaat sembahyang hari raya dan pada hari Jumaat, Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Yani yang pertama itu dalam rakaat yang pertama dan yang kedua dalam rakaat yang kedua. Beliau berkata kadang-kadang berkumpul, yani hari Jumaat dan hari raya pada suatu hari, yani pada hari yang sama, faqara'a bihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-dua surah itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Uzbah bahawa Dhahak bin Qais bertanya Nu'man bin Bashir, apakah yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pada hari Jumaat selepas membaca surah Jumaat, yakni pada rakaat yang pertama, lepas pada tu apa dia baca. Faqala, beliau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca hal ataka hadithul ghashiyah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibni Abi Rafi', beliau berkata pernah Abu Hurairah menjadi imam kepada kami dalam sembahyang Jumaat pada hari Jumaat. Menjadi imam kepada kami pada hari Jumaat, yakni dalam sembahyang Jumaat. Maka beliau membaca surah Jumaat dan dalam rakaat yang kedua, idza ja'akal munafiqun, yakni surah Munafiqun. Qala Ibnu Abi Rafi' berkata, selepas Abu Hurairah selesai bersembahyang, aku pergi bertemu dengannya, lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah membaca dua surah yang mana Ali selalu membaca kedua-duanya di Kufah. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-dua surah itu pada hari Jumaat, yakni dalam sembahyang Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam sembahyang Jumaat Sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Babur rajul, seseorang mengikut imam dalam keadaan ada dinding yang menghadangnya ataupun menghalangnya dengan imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersembahyang di dalam biliknya, sedangkan orang ramai mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang bilik itu. Babus salah ba'dal Jum'ah, ini bab sembahyang selepas Jumaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar pernah melihat seseorang bersembahyang dua rakaat pada hari Jumaat di tempatnya, ini di tempat dia bersembahyang Jumaat itu juga. Maka Ibnu Umar menolaknya sambil berkata, adakah engkau hendak bersembahyang Jumaat 4 rakaat? Dan Abdullah selalu bersembahyang pada hari Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Dan beliau berkata, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi', beliau berkata Ibnu Umar selalu memanjangkan sembahyang sebelum Jumaat dan bersembahyang selepasnya 2 rakaat di rumahnya. Dan beliau menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan demikian. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bin Jubair, daripada Umar bin Atha bin Abil Khawar bahawa Nafi' bin Jubair telah menghantarnya kepada Sa'ib bin Yazid, iaitu anak saudara kepada Namir, untuk bertanya beliau tentang sesuatu yang pernah
Muawiyah tengok daripadanya ataupun padanya berhubung dengan sembahyang. Maka beliau berkata, Sa'ib bin Yazid kata, aku pernah bersembahyang bersama Muawiyah dalam Maqsurah. Apabila aku memberi salam, setelah aku memberi salam, aku pun berdiri di tempat aku bersembahyang jemaat itu juga, lalu bersembahyang. Setelah Muawiyah masuk ke dalam tempat penginapannya, dia pun menghantar orang kepadaku, yakni untuk memanggilku. Maka beliau pun berkata, jangan lagi engkau ulangi apa yang telah engkau buat tadi. Apabila engkau telah selesai bersembahyang jemaat, janganlah engkau, maka tidak boleh, kita baca tadi, fala tasiluha bi salatin, maka tidak boleh engkau menyambungnya dengan sembahyang yang lain. Boleh juga kita baca begitu. Satu lagi boleh, fala tasilha. Kalau kita baca begitu bermakna la itu la nahi, maknanya jangan kamu sambungkannya dengan sembahyang yang lain. Sebelum engkau bercakap ataupun keluar, kerana Nabi SAW menyuruh begitu, iaitu satu sembahyang tidak boleh disambungkan dengan satu sembahyang yang lain selagi engkau tidak bercakap ataupun keluar. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha, daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Ibnu Umar apabila berada di Mekah, dia bersembahyang jemaat, fa shallal jemaat, yakni setelah dia bersembahyang jemaat, dia pun ke depan sedikit, lalu bersembahyang 2 rakaat, kemudian ke depan lagi, lalu bersembahyang 4 rakaat. Setelah beliau berada di Madinah, selepas bersembahyang jemaat, beliau pulang ke rumahnya dan bersembahyang 2 rakaat. Beliau tidak bersembahyang di masjid. Maka ada orang berkata kepadanya, orang tanya dia, apa lagu tu? Dia pun menjawab, Rasulullah SAW melakukan demikian. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda. Ibnu Sabbah berkata, katanya, man kana musallian, yang di dalam sanad dia, dalam riwayat dia, dia kata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang hendak bersembahyang selepas Jumaat, maka hendaklah dia mengerjakan 4 rakaat. Wa tamma hadithuhu, hadis Ibnu Sabbah berhenti setakat itu, selesai di situ. Ibnu Yunus berkata, apabila kamu bersembahyang jemaat, maka kamu bersembahyanglah selepasnya 4 rakaat. Qala, perawi berkata, yakni Suhail, ayah saya berkata kepada saya, wahai anakku, kalau engkau telah bersembahyang di masjid 2 rakaat, kemudian engkau masuk ke rumah ataupun ke tempat tinggal ataupun ke rumah, maka bersembahyanglah 2 rakaat. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah SAW bersembahyang selepas Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Abu Dawud berkata demikianlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha bahawa beliau melihat Ibnu Umar bersembahyang selepas Jumaat. Beliau yanmazu an musallahu, beralih dari tempat sembahyang Jumaatnya sedikit, tidak jauh tempat dia beralih. Qala, Atha berkata, maka dia pun mengerjakan 2 rakaat sembahyang. Dia kata lagi, thumma yamshi anfasa, selepas itu dia beralih agak jauh, lebih jauh daripada yang tadi. Lalu beliau bersembahyang 4 rakaat pula. Qultu, saya pun berkata kepada Atha, kata perawi di bawahnya, yakni Ibnu Jurayj, berapa kali engkau melihat Ibnu Umar melakukan demikian? Atha berkata, berkali-kali, banyak kali.
Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman, tetapi beliau tidak menyempurnakan riwayat itu seperti tadi. Habislah. Ini masih lagi tentang Jumaat. Imam Abu Daud buat tajuk, sesiapa yang dah satu rakaat sembahyang Jumaat, berarti dia dah Jumaat itu. Berarti dia dah Jumaat itu. Lepas tu dia amali hadis. Hadis dia tu tak ada sebut Jumaat pun. Hadis dia tu disebut secara umum, sesiapa yang dah satu sembahyang, satu rakaat daripada sesuatu sembahyang. Tak ada sebut Jumaat. Imam Abu Daud nak ceritanya, ya, sembahyang Jumaat pun lagu tu juga. Bukan khusus dengan sembahyang hak lain. Sembahyang lain pun lagu tu juga. Sembahyang Jumaat pun lagu tu juga. Waktu dia nak ceritanya. Sebab ada pun riwayat hak sebut tentang Jumaat, man adraka minal jum'ati raka'atan faqad adraka. Ada pun riwayat lagu tu. Imam Abu Daud tak amari hak tu. Dia amari hak umum. Dia amari hak umum ni, dalam hak umum ni pun termasuk juga hak Jumaat. Dia nak cerita begitu. Apa makna? Seseorang tu bila dah satu rakaat semaya dengan tu imam, berarti dia dah semaya Jumaat. Apa makna? Adakah makna dia bila dia dah rakaat dengan tu imam, pakai rakaat tu lah. Dia dah rakaat dengan tu imam, katakanlah daripada awal rakaat yang kedua, ataupun dah rokok, paling tidaknya, paling lewatnya dah rokok. Itu makna dah satu rakaat. Apakah maknanya dia hanya padan dengan rakaat tu ya? Bermakna dia dah Jumaat tu dengan rakaat gitu kah? Tak ada siapa pun ulama ni Islam dalam dunia ni kata lagu tu. Tak ada. Mana ijma' ulama dalam perkara ni. Hadis ni tidak maksud sebagaimana yang zahir difahami. Mungkin difahami begitu, tak ada siapa pun daripada dulu sampai sekarang. Bahkan makna dia kalau dia dah satu rakaat dengan tu imam, dia kena tambahlah satu lagi, jadi 2 rakaat lah. Jadi 2 rakaat juga sembahyang Jumaat tu 2 rakaat kan. Bila dia dah dengan tu imam serakaat, hak dia tak ada dengan tu imam serakaat lagi, dia tambahlah tu. Semua kata lagu tu, dia tambahlah tu. Begitu juga dengan sembahyang yang lain. Kalau dah satu rakaat dengan tu imam, sembahyang tu 4 rakaat kita kata, dah rakaat akhir, bermakna dia kena tambah 3 lagi gitu. Kalau sembahyang 3 rakaat, dah 1 rakaat, bermakna kena tambah 2 lagi. Gitulah. Itu salah satu makna yang difahami oleh ulama. Iaitu kalau orang tu dah, bermakna dia dah lah dengan tu imam tu rakaat tu, dia perlu tambah hak tak ada tu lah. Berapa? Dia perlu tambah. Itu satu maknanya. Yang kedua, sesiapa yang dah hak ni dalam hadis ni, satu rakaat daripada sembahyang, berarti dia dah sembahyang. Apa makna? Makna dan dapat fadilat sembahyang Jumaat tu. Dapat fadilat sembahyang Jumaat tu. Dan lah dapat sembahyang tu makna sebagai Jumaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesiapa yang dah sembahyang dengan tu imam, sembahyang Jumaat, dah satu rakaat Jumaat maksudnya, bukan sembahyang lain, bermakna dia dah sembahyang tu. Dia dah sembahyang tu, yakni sebagai sembahyang Jumaat. Tak perlu buat zuhur. Tak perlu buat zuhur. Kalau dah satu rakaat. Tapi kalau kurang daripada satu rakaat, itu lain cerita. Kurang daripada satu rakaat itu lagu mana? Dia dah dengan tu imam pada rakaat yang kedua setelah tu imam tu bangun daripada rukuk. Jadi dia dah pada ketika i'tidal. Itu makna tak dah rakaat. Bila dia tak dah rakaat tu, mengikut jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan ramai lagi hak lain-lain, dia kena sembahyang zuhur. Sudah sembahyang zuhur. Walaupun dah ikut tu imam tu. Dah ikut tu imam tu.
Tetapi tak ada rakaat. Bila tak ada rakaat, serakaat sembahyang jemaah, dia tidak jadi jemaah dah, jadi zuhur. Kena buat zuhur. Maknanya 4 rakaat. 4 rakaat. Tapi bukan makna dia tunggu nanti Tok Imam selesai, ikut Tok Imam juga. Cuma lepas pada Tok Imam beri salam, dia bangun sembahyang sebagai zuhur. Itu jumhur ulama kata. Tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Nakhai, ramai lagi yang lain, dia kata bab jemaah ni sesiapa yang dah 1 rakaat dengan Tok Imam 1 rakaat ni tak kira. Maknanya pada masa Tok Imam sebelum rokok ke, selepas rokok ke, sebelum beri salam ke, dia 2 rakaat je sembahyang. Bukan zuhur. Jemaah juga. Bermakna dia dah sembahyang tu yang disembahyang jemaah. Sembahyang jemaah 2 rakaat. Sembahyang jemaah tu 2 rakaat lah. Lepas pada Tok Imam beri salam, dia bangun sembahyang 2 rakaat. Tak ada ubah niat. Niat jemaah 2 rakaat. Itu kata mereka. Itu kata mereka. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, maksud hadis ini ialah sesiapa yang dah 1 rakaat sembahyang, yang ni dah waktu untuk dikerjakan 1 rakaat sembahyang. Bagi orang yang uzur, misalnya orang tu dia mari kota, dia mari kota, kira-kiranya kalau dia cuci tu dia dah sembahyang, zuhur tu kita kata. Tak habis lagi waktu hujung waktu zuhur, kira-kiranya kalau dia dia mari kota, dia suci tu kena maya lah. Kena maya. Jadi kalau sekiranya dia semaya, dia dah serakaat, bermakna dia kena maya dah semaya tu. Kalau dia tak ada dalam waktu pun, dia kena qadha. Sebab dia dah semaya tu, kewajipan semaya tu dah. Begitu juga kalau orang tu balik, dia baru balik tu pada ketika mana? Pada ketika kalau sekiranya dia semaya, dia dah serakaat, tak ada sepenuh lah semaya tu, tak ada 4 rakaat lah kalau zuhur. Dah kalau sekiranya dia dah buat, itu bermakna dia kena dah. Lepas tu dia tak pandai lagi, kena belajar. Kalau pandai dah semaya tu, kena semaya selalu. Sebab bermakna dia dah kewajipan semaya tu, wajib dah atas dia semaya. Kalau dia tak semaya pada waktu pun, kena qadha dah, wajib atas dia. Itu maknanya. Itu hadis ni macam-macam fahaman ulama tu. Ni kata gini, ni kata gini, ni kata gini. Itulah beberapa pendapat. Tak apalah. Dari segi dalilnya, dalil orang kata kalau dah serakaat ni sekurang-kurangnya dia dah dengan Tok Imam tu pada ketika Tok Imam rokok. Dia dah pergi belakang Tok Imam tu, dia dah rokok. Dah rokok tu setara mana? Setara subhanallah. Kalau kata lagu tu, setara tu, dah setara tu. Setara subhanallah, dah setara tu. Kira dah tu. Kalau tak ada hak tu, maka kena zuhur. Kena zuhur. Dalil dia hak mana? Banyaklah dalil dalam kitab ni pun dia sebut ni. Ada dalil Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Hasan, riwayat Daraqutni ni. Dia sebut sini, man adraka raka'atan minal jumu'ah falyusalli ilaiha ukhra. Sesiapa yang dah serakaat sembahyang jemaah, tambah serakaat lagi lah. Kalau dah serakaat, dah tu seperti kita kata saat ni lah. Sesiapa yang tak ada 2 rakaat, man fatathu raka'atan, tak ada kedua-dua rakaat, maka dia kena sembahyang 4 rakaat. Ataupun dia kata zuhur. Dalam satu riwayat, kalau seseorang itu dah 2 rakaat sembahyang jemaah, bermakna dia dah jemaah tu. Kalau dah serakaat, dia kena tambah serakaat lagi, ada dalam hadis. Tapi kalau dia tak dah serakaat, maka dia kena sembahyang 4 rakaat. Tapi dalam sanad dia tu ada Yasin, namanya dhaif. Dalam riwayat yang lain, sesiapa yang dah rokok daripada rakaat yang akhir, dia kena tambah lagi, ada juga tu. Kalau tak ada rokok daripada rakaat yang akhir tu, kena tambah, kena 4 sembahyang zuhur, 4 rakaat. Banyaklah riwayat itu. Riwayat-riwayat seperti ini banyak.
Cumanya dia ada khilaf pula. Adakah nak niat zuhur tu pada ketika mula-mula masuk tu niat zuhur? Ataupun mana kalau hak tak ada serakaat lah, serakaat pun tak ada. Adakah mula-mula dia masuk dengan tu imam dia kena niat zuhur lalu? Ke apabila tu imam tu beri salam dia nak bangun tu baru pada ketika tu dia nak zuhur. Pada ketika masuk mula-mula tu niat sepatut imam jemaah lah. Lagu mana? Itu ada khilaf banyak pula. Ada yang mengatakan niat zuhur daripada awal lagi, ada yang mengatakan selepas salam. Imam Malik mengatakan kena takbiratul ihram suku pula, kena takbiratul ihram. Niat takbiratul ihram dengan niat sembahyang zuhur. Maknanya begitu. Imam Ahmad kata tidak. Tetapi pada ketika imam beri salam tu, pada ketika tu baru niat. Gitu. Ya ada khilaf pula di situ. Dan pendapat Imam Ahmad juga satu lagi, iaitu pada ketika dia mula-mula mengikut lagi niat dah sembahyang zuhur gitu. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dia pegang dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Dia orang dulu lagi pada Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim tu mudah untuk kita hak dia ni, iaitu ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Hak mana dah dengan kamu, hak kamu dah tu sembahyang. Hak kamu tak ada, fa'atimmu, kamu sempurnakan. Kalau sembahyang jemaah, sempurnakan sembahyang jemaah lah ke mana? Sembahyang jemaah 2 rakaat, yang mana ada 4. Dia kata hak mana tak ada, dia tak ada sebut sini tak ada tu, tak ada rokok ke tak. Tak ada langsung, tak ada langsung mana, tak ada dengan tu imam barulah sembahyang zuhur. Tapi kalau dah sebelum salam 2 rakaat juga. Pasal apa dia pegang dengan hadis ni? Jadi masing-masing ada dalil lah. Ada benda ni, benda khilaf. Khilaf. Lepas tu apa yang dibaca dalam sembahyang jemaah? Hak dibaca dalam sembahyang jemaah ni, ni tak ada gap dia ni dari segi kelebihan lah. Kalau baca hak lain, tak baca hak ni, kusah juga, boleh juga. Cuma hak ni sunnah Nabi SAW. Kalau baca hak ni sama pun tak apa. Sebab Nabi SAW selalu baca hak ni. Hak dia bacanya surah Jumaat, surah Munafiqun, ataupun Sabbihis, lepas pada tu hal atah. Hak tu lah sekitar tu lah baca. Hak kita duduk buat tempat kita ni ya dah betul dah. Hak tu memang tepat seperti yang di dalam hadis ni. Tapi kalau baca hak lain bukan tak boleh, boleh juga. Cuma Nabi SAW banyak kali buat lagu ni, baca lagu ni. Hak tu ialah hadis ni. Nak ceritanya dalam sembahyang Jumaat ni, hak sunnah Nabi, hak biasanya baca kau. Dan kalau kita ikut tu boleh. Semua ni supaya Abu Hurairah, Sayyidina Ali duduk di Kufah, dia sembahyang lagu tu. Abu Hurairah ketika di Madinah, dia menggantikan Marwan, gubernur dia jadi tu imam, dia pun baca lagu tu juga. Nak ceritanya sahabat-sahabat ni ikut Nabi SAW, tak kira di mana-mana pun. Itulah rekah cerita. Ini bab seseorang tu mengikut tu imam dalam keadaan ada dinding, ada penghadang ataupun penghalang, boleh ke tidak? Imam Abu Daud ayat boleh. Imam Bukhari pun pendapat begitu juga, boleh. Yang ni tu imam duduk satu tempat, satu ruang. Ruang itu dipisahkan. Dinding. Dinding di sini maksud dinding ni sama ada dinding rumah ataupun dinding yang dipasang. Dinding daripada tikar yang dipasang untuk Nabi SAW dalam masjid, bukan dalam rumah dia. Dua pendapat situ. Satu pendapat mengatakan memang hujrah ni hujrah rumah dia. Rumah dia dalam rumah. Bermakna sahabat-sahabat ni kira-kiranya dia tahu tu daripada Nabi SAW. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, gitu je lah. Dia nampak ke tidak? Dia nampak ke tidak Nabi SAW buat tu? Jawabnya kira-kiranya tak nampak lah. Tak nampak pun boleh juga. Situ. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Hak ni bukan dalam rumah sebenarnya. Kalau dalam rumah dia jadi tak nampak. Tak nampak tu tak boleh. Dia kena nampak gak gitu imam. Hak ni sebenarnya yang kata hujrah ni hujrah yang dipasang dengan
tikar di luar rumah Nabi, dekat rumah Nabi, dalam masjid. Bukan dalam rumah dia, dalam masjid. Sebab itu dalam riwayat-riwayat lain, dalam Bukhari apa dia sebut, orang nampak gerak-geri Nabi tu, lembaga Nabi tu orang nampak. Bermaknanya tikar ni dia bayar-bayar gitu. Dia bayar kan, ada lubang-lubang kecil tu, orang nampak gerak-geri Nabi tu. Itu dalam riwayat Bukhari disebutkan, menunjukkan ini bukan dalam bilik dia, dalam rumah dia, tidak, tetapi di sebalik tikar. Yang selalu Nabi SAW pasal tu dia untuk iktikaf dalam masjid. Dia pasal gitulah. Dia pasal tikar, buat sebagai dinding gitu. Alik sana tu pintu rumah dia adalah, tapi dia duduk dalam masjid. Bila dia semayang saat ni, sahabat-sahabat tu nampak. Dia sebut sini dalam Bukharinya, lafaz riwayat Aisyah, dia kata yusalli minal lail fi hujratihi wa jidarul hujrah qasir fara'an nas syakhsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nampak lembaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tengah hari lagi lah nampak, tengah malam pun nampak. Ini menunjukkan kalau dalam rumah dia betul dinding daripada tanah ke, daripada batu ke, tak akan nampak. Ini menyokong pendapat orang yang mengatakan maksud dinding tu iaitu sekadar tak ada. Kalau sekadar tak ada, tak apa, asalkan nampak. Asalkan nampak. Begitu juga kalau dipisahkan tu imam dengan makmum tu dipisahkan. Kalau mengikut mazhab Hanafi, tu imam duduk sini, makmum duduk sana hujung, boleh kan? Sah ikut tu imam. Sebab apa? Dia kira tempat tu sama. Tempat tu sama. Tapi kalau tempat lain tak boleh terpisah. Kecuali kalau bersambung. Misalnya kita kata masjid kita, di luar tu, alik sana tu kan masjid juga tu. Mana bersambung tu, ada saf juga di atas jalan tu pada hari Jumaat tu misalnya, baru boleh. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i tak apa. Tempat lain tak apa, dipisahkan oleh jalan gitu. Yang pentingnya nampak. Nampak tu tidak mesti tu imam. Makmum tak apa je, hak ikut tu imam, hak nampak tu imam. Yang pentingnya nampak. Dia kata lagu tu, tak apalah mana hal lagu tu. Begitu juga kalau makmum tu duduk atas, tu imam duduk bawah, tak apa. Yang pentingnya dia nampak. Dan nampak tu kena nampak dengan mata kepala. Kita tak boleh kata kalau zaman sekarang ni kita pakai TV, kalau kita kata boleh nampak. Kalau mampu lapu, lagu mana? Itu masalah. Kalau mampu lapu, kalau duduk atas pun asalkan nampak, boleh gerak-geri dia tu tak apa. Kalau tidak nampak tu imam pun nampak makmum gerak-geri dia, tak apa. Yang makmum yang memang nampak tu imam, itu syarat dia. Lepas tu terpisah ke gapo ke tak apalah hak tu, asalkan nampak. Orang hak memang yang nampak tu imam. Gitulah syarat dia. Itulah hak nak sini. Sebab apa Imam Abu Daud bubuh hak ni dalam bab jemaat ni? Sebab jemaat ni biasanya orang ramai. Apabila ramai tu akan adalah terdinding dengan benda ni, terhalang, terpisah dengan jalan, terpisah dengan sungai dan sebagainya. Kalau terpisah dengan sungai, boleh ke tidak? Boleh. Asalkan jangan sungai besar. Benarlah sebab sungai Kelantan tu besar tu. Sebab sungai Kelantan tu tak boleh duk alik ni alik sana tu, tak boleh. Putus dah tu jadinya. Dia tidak jadi setanah dah. Tapi kalau kita kata atas jamaatan tu semuanya juga bersambung. Alik ni dengan alik ni, tak apa kalau bersambung. Tapi kalau terpisah tak boleh. Nampak pun pasal jauh sangat, tak boleh. Tapi kalau sungai kecil ataupun jalan kecil seperti ni, tak apa lah. Tak apa lah. Tu ada. Kemudian babus salah ba'dal Jumu'ah. Ini bab sembahyang selepas Jumaat. Imam Abu Daud buat mari beberapa riwayat di sini. Semua riwayat ni hak mari ni kecuali satu saja. Semuanya menyebutkan sembahyang selepas Jumaat hak adanya. Sunat hak adanya, tak caralah hak kita baca tadi terjemahannya seperti tadilah. Sama ada buat rumah ke, buat masjid ke, ada macam-macam kan tadi. Hak jelasnya sebut sembahyang selepas Jumaat, hak tu ada. Dan hak tu jelas sabit dalam hadis yang sahih yang tinggi. Kitab-kitab hadis mana-mana pun ada belakang tu. Dengan sebab itu Imam Abu Daud buat tajuk babus salah ba'dal Jumu'ah.
bab sembahyang selepas Jumaat. Dia tak sebut sebelum Jumaat. Hak sebelum Jumaat ni dalam bab ni dia sebut sah. Tengok hadis yang kedua. Hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar memanjangkan sembahyangnya sebelum Jumaat dan bersembahyang selepasnya 2 rakaat di rumahnya. Dan beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan begitu. Hak tu sah. Imam Abu Daud mari sini. Tetapi hadis ini tinggi sanadnya. Tinggi. Mengikut Imam Nawawi ini sahih mengikut syarat Bukhari. Ibnu Hibban, orang ni Ibnu Khuzaimah pun meriwayatkan hadis ini dan mereka mengatakan hadis ini sahih, tinggi. Tahap kesahihan dia tu tinggi. Dengan sebab itulah ramai ulama dalam mazhab-mazhab ni, pak mazhab ni, dia kata ada sunat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat. Dia pegang mana? Hak ni. Ada ni dia pegang. Gitu. Orang yang mengatakan tak boleh, dia kata hak ni tidak jelas. Hak sembahyang sebelum Jumaat ni kalau kita ambil kira di sini sebagai sembahyang qabliyah. Serupa dengan zuhur tu ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Dan hak lain-lain tu qabliyah, ba'diyah gitulah. Tidak lagu tu. Semata-mata sunat. Sunat mutlak. Apa-apa sunat. Itu maksud dia. Bukan sunat qabliyah. Hak ba'diyah tu ada sebagai sunat ba'diyah. Situ ya dia beza. Baik, kita tengok kitab kita ni dulu. Ibnul Qayyim, ulama berselisih pendapat, adakah Jumaat ni ada sunat qabliyahnya atau tidak ada. Sekumpulan ulama menafikan. Dia kata tidak, tak ada sunat sebelum Jumaat ni. Dan mereka bersungguh-sungguhlah dalam menafikan hak tu. Sungguh-sungguh dalam menafikan. Dia pun mari contoh di antara orang yang berpendapat tak ada sunat qabliyah Jumaat ni, iaitu Ibnul Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Dia kata apabila Bilal selesai azan, Nabi SAW terus berkhutbah. Bila Nabi SAW berkhutbah, tak ada siapa-siapa dah, sembahyang 2 rakaat sama sekali, kata dia. Azan di zaman Nabi SAW ada satu je. Ini menunjukkan bahawa Jumaat serupa dengan sembahyang raya juga, tak ada sunat sebelumnya. Tak ada sunat qabliyah. Ini kata dia yang lebih sahih daripada 2 pendapat ulama. Dan inilah juga yang ditunjuki oleh sunnah. Kerana Nabi SAW keluar daripada rumah dia, bila dia naik mimbar, bila khutbah Jumaat, bila selesai Nabi SAW tu khutbah selalulah, tanpa ada senggai-senggai ada situ. Ini menunjukkan bahawa semua benda ni dilihat oleh orang dengan mata kepala. Masa mana nak sembahyang sunatnya? Kan kata ada sunat. Kan nak sembahyang sunat buat satu lah, lepas band. Sedangkan tak ada dah, nak kena dengar khutbah belakang. Hak kita sebut ni tidak ada sunat sebelumnya, kata dia. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur daripadanya, dan salah satu wajah bagi ashab Syafi'i. Kemudian Syaukani kata, ya mari Syaukani. Syaukani ni pun orang tak ada mazhab juga ni. Ibnul Qayyim tak ada mazhab, dia pakai hadis. Sebab apa di pengarang kita ni mari Syaukani? Sebab Syaukani ni pun tak ada mazhab juga, tetapi dia tak setuju dengan Ibnul Qayyim. Dia setuju dengan hak ramai-ramai. Hak kata ada qabliyah. Syaukani kata hadis ini menunjukkan masyru'iyah salah sebelum Jumaat. Orang yang melarang tu dia tidak pegang dengan hadis, dengan sesuatu hadis, kecuali hadis yang melarang bersembahyang pada waktu zawal, pada waktu nak gelincir matahari tu tak boleh sembahyang pada waktu tu, sehingga gelincir matahari baru boleh. Ni Nabi SAW ni gelincir saja matahari sembahyang selalu Jumaat. Bermakna masa mana nak dah sembahyang kalau sebelum pada tu tak boleh. Itu masalahnya. Dia kata hak ni hadis hak larang sembahyang pada waktu zawal ini umum maksus. Umum maksus. Hari Jumaat tak, kecuali hari Jumaat tengah tarikh diri pun boleh. Ada hadis-hadisnya. Baru ni kita sudah jumpa dah tu.
Hak paling itu pun sebab tak boleh sembahyang pada waktu gelincir matahari. Sekarang ni masalahnya hak ni dikecualikan. Dia kata walhasil, ringkasnya sembahyang sebelum Jumaat ni muraghab fiha umuman wa khususan. Dia kata memang digalakkan. Dalil hak ni menolak pendapat orang yang mengatakan tak molek sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Ini di satu tempat. Kalau kita perhati dua las selepas tu, iaitu pada muka surat 156. Dia kata Abu Yusuf kata, saya suka lepas sembahyang Jumaat ni kalau seseorang tu sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat. Supaya apa? Supaya tidak jadi lepas sembahyang Jumaat jadi sembahyang 2 rakaat pula, jadi sepas sembahyang Zuhur. Nampak gitu. Tapi kalau sembahyang 4 rakaat jadi tidak nampak sepas Zuhur lah. Dia kata. Lepas pada tu sebab sesetengah ulama Syafi'iyah berpegang dengan mafhum hadis ini bahawa tidak ada sunat Jumaat qabliyah, dan setengah-setengah ulama mengatakan bid'ah ni. Faqala as-salatu qablaha bid'ah. Dia kata sembahyang sebelum Jumaat ni bid'ah. Kaifa? Kata dia, macam mana nak kata bid'ah? Sedangkan hadis ini ada dengan sanad yang jayyid, kata dia. Seperti mana dikatakan oleh Hafiz Iraqi bahawa Nabi SAW bersembahyang sebelum Jumaat 4 rakaat. Dan Tirmizi meriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud bersembahyang 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepas Jumaat. Dalam Tirmizi dia ada sebut. Ini juga Thauri, pendapat Thauri dan Ibnu Mubarak. Hak zahirnya Ibnu Mas'ud nak buat lagu tu ni mestilah dia tahu daripada Nabi SAW. Takkan dia mana-mana nak buat. Itu alasan bagi orang yang mengatakan ada qabliyah Jumaat. Baik. Ni dalam kitab. Kita nak tengok dalam kitab lain. Dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata lagu mana? Kita kena tengok lain pula. Apa yang jadi kita buka kitab ni tu, takut orang kata kecek pendapat saja. Nah, ada ni kitab macam kitab ulama ni. Tengok. Gitu. Jelas, terbuka, telus orang kata. Telus. Tak apalah. Imam Bukhari buat tajuk lebih kurang Abu Daud juga, tapi lain sikit. Babus salah ba'dal Jumu'ah wa qablaha. Ni bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelumnya. Dia buat tajuk lagu. Bukhari ni tajuk dia je lah. Hak itunya, pekoh dia duduk situ. Cara dia gitu. Baiklah. Kalau hak sepatutnya kita kata bab sembahyang sebelum Jumaat dan selepasnya, hak sebelum tu orang sebut dulu kan. Tapi Imam Bukhari tidak sebut gitu. Bab sembahyang selepas Jumaat dan sebelumnya. Hak sebelum tu dia letak ke dia. Apa? Apa gitu. Dia ada maksud dia. Tak apalah. Kita baca sini. Dia mari riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Rasulullah SAW bersembahyang sebelum zuhur 2 rakaat. Di bawah bab ni. Selepas zuhur 2 rakaat. Selepas maghrib 2 rakaat di rumahnya. Dan selepas isyak 2 rakaat. Dan Nabi SAW tidak bersembahyang selepas Jumaat kecuali setelah dia beralih tempat. Lalu dia bersembahyang 2 rakaat. Dia tak ada sebut hak sebelum tu. Hak sebelum tu tak ada sebut dalam hadis ni. Sebelum maghrib tak ada juga. Sebelum isyak tak ada juga. Di situ. Situlah yang jadi perbincangan ulama. Tak apalah. Dia kata dalam hadis ni Nabi SAW tidak sembahyang selepas Jumaat kecuali selepas dia beralih, barulah dia bersembahyang 2 rakaat. Beralih tu dalam riwayat lain sebut balik masuk dalam rumah dia lah. Imam Bukhari tidak ada menyebutkan sesuatu hadis berhubung dengan sembahyang sebelum Jumaat. Ni dia tu. Walam yadhkur syai'an fi shalah qablaha.
Ibnul Munayyir dalam Hasyiah Bukhari dia kata seolah-olahnya Imam Bukhari bermaksud nak mengatakan bahawa zuhur dengan jemaah ni serupa. Imam Bukhari nak qiyas di sini. Dia buat tajuk ni dia nak qiyas. Dia kata qiyas lah ke mana? Sebagaimana zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah, Jumaat pun gitu juga. Gitu. Menunjukkan sama zuhur. Sebab apa? Sebab Jumaat ni ganti zuhur. Bila ganti zuhur, hak lain pun serupa itulah dia kata. Dan oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menjaga hak selepas semaya Jumaat itu, sebab itulah Imam Bukhari mendahulukannya. Hak selepas tu dulu, bukan hak sebelum. Hak selepas tu dia sebut dulu. Sebab apa? Sebab dalam hadis-hadis hak banyaknya hak kemudian tu disebutkan dengan jelas. Adapun hak dulu tidak. Tak apalah. Ibnu Battal berkata, apa yang Ibnu Umar sebut semula tentang jemaah selepas zuhur, dia sebut Nabi SAW sembahyang sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat. Lepas pada tu dah, kalau jemaah dengan zuhur ni sama, apa dia sebut pula? Dia kata Nabi SAW tidak bersembahyang selepas jemaah, suku pula dia sebut. Apa? Itu sebab orang bahas Bukhari itu dia lagu itulah. Dengan sebab Nabi SAW bersembahyang jemaah di rumah dia, berbeza dengan zuhur, kata dia. Itu. Bapa gitu, ada royak hikmahnya. Hikmahnya kalau sembahyang situ selalu jadi nampak macam zuhur juga 4 rakaat. Sebab tu dia buat suku tempat lain. Gitu. Tak apalah. Ibnu Tin berkata, tidak ada sebut tentang sembahyang sebelum Jumaat di dalam hadis ini. Boleh jadi Imam Bukhari bermaksud mengisbatkannya berdasarkan qiyas. Sebab Imam Bukhari dia pakai juga qiyas. Jadi kalau qiyas dengan zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Dia kata gitu juga. Intaha, habis itu. Zain Ibn al-Munayyir pun kata lagu itu juga. Lebih kurang gitulah. Tetapi Hafiz Ibn Hajar kata yang nyatanya, iaitu Imam Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang tersebut di dalam setengah-setengah hadis. Imam Bukhari nak isyarat kepada hak tersebut dalam setengah-setengah hadis, iaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ni kalau kita duduk baca saat ni lah. Dan Ibnu Hibban min tariqi Ayyub daripada Nafi', iaitu Ibnu Umar memanjangkan sembahyang dia sebelum Jumaat dan bersembahyang selepasnya 2 rakaat di rumahnya. Dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan begitu. Maknanya Nabi ada buat. Ibnu Umar pun buat. Dia kata Nabi ada buat lagu tu. Bermaknanya ada sebelum Jumaat itu. Lepas tu Hafiz Ibnu Hajar kata ihtajja bihi Nawawi. Imam Nawawi berhujah dengan hal inilah di dalam kitab dia Khulasah tentang mengisbatkan adanya sunat Jumaat allati qablaha. Hak sebelum tu ada. Mana sunat qabliyah Jumaat ni ada. Imam Nawawi pegang gitulah. Tapi Hafiz Ibnu Hajar kata wa tu'qiba. Tetapi pendapat Nawawi itu dibantah. Mana dia pun tak setuju juga. Bi anna qawlahu wa kana yaf'alu dhalika. Ni kena baca ni. Aidun ala qawlihi wa yusalli ba'da al-jum'ah rak'atain fi baitihi. Hafiz Ibn Hajar ni sama-sama orang hebat belaka ni. Imam Nawawi pun hebat, Hafiz Ibn Hajar pun hebat. Kedua-duanya Syafi'i. Tak apa. Tapi dalam bab ni tak serupa pendapat. Hafiz Ibn Hajar kata tak betul Imam Nawawi kata tu dibantah tu. Tidak dipersetujui lah. Dia kata sebab apa? Hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam hadis Abu Daud ni kan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika. Hadis yang kedua, selalu melakukan begitu. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan begitu ni dia berkait dengan hak mana? Hak ni merujuk kepada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli ba'd, kata Ibnu Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Merujuk kepada hak tu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian tu, hak ni berkait dengan hak sembahyang 2 rakaat di rumah tu. Bukan berkait dengan hak sembahyang sebelum Jumaat. Maknanya riwayat Ibnu Umar itu mukhtalif ataupun tidak mahfuz. Kalau dalam istilah hadisnya, maksud Ibnu Hajar ayat ni tidak mahfuz. Sebab apa? Di situ nampak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sembahyang
qabliyah Jumaat ni dan ba'diyah dia. Lagu tu lah hak sepuluh aku buat ni Nabi buat. Padahal sebenarnya dia nak cerita hak Nabi selalu buat tu berkait dengan hak selepas tu, bukan hak sebelum. Maknanya hadis itu tidak mahfuz. Apa dalilnya? Nak kata lagu tu ni boleh kata begitu kau ikut surah. Tak, dia kata. Dia apa kata? Wa yadullu alaihi riwayatul Laits. Yang menunjukkan hak ni, hak kita kata ni riwayat Laits daripada Nafi' juga. Tadi kan riwayat Nafi' daripada Ibnu Umar. Ni Laits daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Hak tadi Ayyub daripada Nafi'. Hak ni Laits daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Iaitu annahu kana idza shalla al-jumu'ah, apabila dia selesai bersembahyang jemaah, insarafa. Ini Abdullah bin Umar. Dia pun balik lalu bersembahyang 2 rakaat di rumahnya. Thumma qala, kemudian dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan lagu ni. Hak lagu ni hak mana? Hak selepas balik, selepas jemaah, bukan hak sebelum tu. Hak ni riwayat yang mahfuz mengikut Hafiz Ibn Hajar. Maknanya hak mahfuz ni cerita tentang hak selepas jemaah, bukan hak sebelum. Hak sebelum tu tidak mahfuz. Akhrajahu Muslim. Riwayat ni dalam Muslim ada sebut hak lagu tu. Bermakna Ibnu Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan begini tu merujuk kepada hak selepas jemaah. Sebab apa? Dalam riwayat ni dia sebut selepas jemaah. Dia balik sembahyang di rumah. Lepas tu dia rakyat kau kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan gini. Gini tu lagu mana? Hak selepas jemaah tu, bukan hak sebelum. Itu. Mana Hafiz Ibn Hajar tak setuju dengan Imam Nawawi. Adapun hak ni dalam hadis Abu Daud ni, dia kata Ibnu Umar memanjangkan sembahyang dia sebelum Jumaat. Kalau maksud dia iaitu selepas masuk waktu, tak boleh kata dia. Sebab apa? Sebab apa yang diriwayatkan secara marfu'. Sebab Ibnu Qayyim kata tadilah, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar selepas gelincir matahari itu, dia terus khutbah. Lepas tu dia sembahyang jemaah. Kalau kita nak kata lepas masuk waktu, tak boleh. Tak boleh pergi. Tapi kalau kita kata sebelum masuk waktu, ini bermakna mutlaqun nafilah, sembahyang sunat mutlak, bukan qabliyah. Kalau sebelum pada tu kita tidak menafikan boleh, tapi gabriya sembahyang tu qabliyah kau gabriya. Mutlaqun nafilah, bukan salatu ratibah, bukan rawatib. Jadi tidak boleh ada hujah di sini, tidak ada hujah di sini untuk sembahyang sunat jemaah hak sebelum dia tu. Bal huwa tanafful mutlaq, bahkan hak ni sembahyang sunat mutlak. Sebab itulah dalam banyak riwayat dia sebut tak serupa. Sahabat ni sembahyang berapa? 8 rakaat. Sahabat ni 12 rakaat. Sahabat ni lagu ni tak serupa. Kalau qabliyah ada kalau lagu tu. Tidak lagu tu. Dan sahabat-sahabat yang panjang sembahyang dia pergi lama sebelum pada tu. Sebelum jemaah pagi lagi gitu. Nak agak dia sembahyang. Itu maksud, bukan maknanya sebagai qabliyah. Sembahyang sunat memang boleh, siapa dia bantahnya. Itu dia. Waqad waradat targhib fihi. Memang ada galakan pun untuk sembahyang sebelum jemaah tu. Memang ada galakan. Sebagaimana dalam hadis Salman dan lain-lain. Haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma shalla ma kutiba lahu." Kemudian seseorang itu bila pergi awal tu, dia sembahyanglah sebanyak mana yang Allah takdirkan untuk dia. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar sebut, ada hadis-hadisnya hak tentang sunat sebelum jemaah ni, hadis-hadis tapi dhaif belaka kata dia. Dia sebut hak jelas lah, hak jelas, hak tidak boleh ditakwil. Hak tadi dia telah takwil dah, dia sudah kata tidak mahfuz. Hak tu hadis Abu Daud tu, walaupun sanad dia molek, tapi isi dia tu tak jelas. Kita kena tengok hak lain. Maknanya bagi dia tidak mahfuz. Bila tidak mahfuz tak boleh buat dalil. Satu semacam dhaif jugalah dari sudut tu. Jadi dhaif. Umpamanya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bazzar dengan lafaz kana yusalli qabla al-jum'ah rak'atain wa ba'daha arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum Jumaat 2 rakaat dan selepasnya 2 rakaat. Dalam isnadnya dhaif kata dia. Ada juga riwayat daripada Ali seperti itu juga, diriwayatkan oleh Athram dan Tabarani dalam Awsat dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum Jumaat 4 rakaat dan selepasnya 4 rakaat. Tapi dalam sanadnya ada Abdul Rahman As-Sahmi, dhaif juga kata dia. Athram kata ini hadis dhaif.
Ada juga riwayat daripada Ibnu Abbas, ada tambah, Nabi SAW tidak memisahkan 4 rakaat, itu maknanya satu salam gitu. Ibnu Majah pun ada juga mai, tapi dhaif kata. Nawawi dalam Khulasah kata bahkan hadis hak sebut kata lagu tu dengan jelas lagu tu batil, karut kata dia, karut. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud ada dalam Tabarani juga, supaya tu juga, tapi dalam sanad dia tu ada dhaf dan inqita', mana dhaif juga, tak lagi. Abdul Razak beriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, tapi mauquf, hak tu hak betul. Hak tu hak betul. Hak betul pun adakah jelas itu boleh dipaham sebagai qabliyah Jumaat? Tak jelas juga. Cuma sembahyang sebelum Jumaat. Sebelum Jumaat tu luar. Sebab Hafiz Ibn Hajar kata tak adil. Dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan daripada Safiyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara mauquf, serupa dengan hadis Abu Hurairah tadi. Lepas tu dia mari, tak apalah tu. Dia mari tu. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar kata, akhir sekali, hak paling kuat boleh menjadi pegangan bagi orang yang mengatakan disyariatkan 2 rakaat sebelum sembahyang Jumaat itu ialah hadis umum yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dikatakan sahih oleh Ibnu Hibban, iaitu hadis Abdullah bin Zubair secara marfu', ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atan. Tidak ada satu sembahyang fardu melainkan ada di hadapannya, yang di sebelumnya 2 rakaat. Hak tu sahih, hak tu paling kuat, tapi umum, bukan khusus untuk jemaah. Dan hadis Abdullah bin Mughaffal hak tadi, berhubung dengan waktu maghrib itu, baina kulli adhanain salatun, di antara 2 azan ada satu sembahyang. 2 azan itu maksudnya azan dan qamat. Antara azan dan qamat ni mana-mana sembahyang pun ada satu sembahyang. Itu hadis umum tu lah, paling tinggi. Tapi masalahnya Hafiz Ibn Hajar muskil ni, kalau kita kata selepas azan Nabi SAW khutbah sekali, masa mana nak sembahyang? Hak baru ni, hak kita baca baru dia suruh sembahyang, hak tu semua kata tahiyatul masjid, bukan sebagai qabliyah. Tak, bukan sebagai qabliyah, tapi sebagai tahiyatul masjid. Dengan sebab itulah Hafiz Abu Syamah di dalam kitab dia Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, dia sebut, supaya Hafiz Ibn Hajar sebut ni juga. Dia kata ada sebut sembahyang sebelum Jumaat tu kita terima kata dia. Tapi kita nak jelasnya, nak pastinya adakah sebagai qabliyah. Hak tu. Hak tu kena bukti. Tak ada bukti kata dia. Kalau pakai hadis umum seperti Hafiz Ibn Hajar kata dia secara umum, ya, adalah secara umum, tapi tidak jelas. Bahkan ramai ulama mengatakan baina kulli adhanain salatun itu, walaupun Syafi'i pakai, tapi Hanafi tak pakai. Qabliyah maghrib ada dia, qabliyah maghrib tak ada. Isyak ramai juga ulama tak pakai. Sebab apa? Dalam hadis orang sebut cerita tentang Nabi, tak ada sebut. Tak ada sebut. Dia tak pakai. Jadi maknanya hadis umum tu tak boleh pakai seumumnya juga. Sebab apa? Bercanggah dengan hadis-hadis lain. Walaupun bagaimanapun ada juga hadis tu, bukan bid'ah. Sembahyang sunat qabliyah maghrib tu ada juga hadis dalam Muslim. Ini orang panggil masalah khilaf lah kalau begitu. Ini masalah khilaf. Supaya juga di sini masalah qabliyah Jumaat ini pun pada ana ini termasuk di dalam khilaf juga. Termasuk dalam khilaf juga. Sebab ada hadis. Walaupun Hafiz Ibn Hajar kata ni, dia tidak kata tidak mahfuz, tapi kita fahamlah maksud dia nak katanya hak ni dia tidak mahfuz. Walau bagaimanapun ada juga. Sehingga sekian ramai ulama menyimpulkan ada, boleh buat lagu tu berdasarkan ni. Hak tak terima tu dia kata tak ada. Kalau setara ni orang panggil khilaf. Sebab apa? Ada hadis ni tak dia nak kata bid'ah. Bid'ah tu anda tak setuju. Ramai juga orang kita kadang-kadang dia kata bid'ah, tak boleh lagi. Kalau nak kata bid'ah pun mana bid'ah yang masih mukhtalaf, bid'ah yang masih khilaf lagi. Hak ni kata bid'ah, ni kata tidak bid'ah. Sebab ada hadis. Ada hadis. Jadi hak ni terpulang. Kita tidak nak kata hak mana-mana, tapi hak lebih kuat sebenarnya iaitu hak tak ada tu. Sebab Hafiz Ibn Hajar kata itulah. Walau bagaimanapun ini khilaf. Ini khilaf. Jadi hak orang kata dah lepas
azan tu selalu sebelum pada tu lah. Sebelum pada tu masuk dah waktu. Tidak makna azan itu macam kita learn ni. Macam kita learn ni kan beberapa azan itu. Mana hak azan hak apa ni depan khatib tu, tu masuk selama mana dah. Sebelum pada tu azan pertama lah kita kata. Selepas azan pertama tak boleh dah. Lepas pada tu kita kata ada senggan pula. Senggan pun dah memang lagu tu boleh lah. Bagi orang yang nak pakai lah, tapi tidak jelas lah. Tidak jelas. Sebab azan ini azan hak zaman Nabi SAW satu je. Hak asal ni. Lepas tu khutbah selalu. Khutbah masa mana nak adanya. Dan Nabi SAW buat tu awal benar. Masa mana nak ada. Betul lah sebab Hafiz Ibn Hajar kata tu. Maknanya di sini di kalangan tokoh pun sama-sama Syafi'i itu tak tengok mazhab lain lagi. Sama-sama Syafi'i beza. Imam Nawawi kata ada. Hafiz Ibn Hajar kata dia tak kata terang, tapi dia gitulah. Mana dia condong balik kata tak ada. Maknanya benda ni benda khilaf. Kita tak usah balah, tak usah bertegang orang leher kerana hak ni tak perlu. Tapi kadang-kadang siapa jadi renggang, siapa jadi itu, kadang benda-benda ni tak padan. Biar tahu lah, biar tahu kedudukan lagu mana. Orang tak timur tak apa sebab dia kata. Orang nak timur tu lagu mana? Lagu tu. Benda ni masih khilaf. Nak buat pun boleh, tak saya buat pun tak apa. Begitu. Dan Imam Bukhari dia kata sembahyang bab sembahyang jemaah sembahyang selepas jemaah dan sebelumnya. Apa makna? Imam Bukhari nak ayatnya hak selepas tu hadis dia mari ada berlaku. Hak sebelum tak ada. Dia tak mari tak ada. Bila tak ada tu apa makna dia? Maksudnya dia nak ayatnya hak tak ada tu kalau ada pun riwayat dia tu tidak sahih, tidak menepati syarat dia. Tidak menepati syarat dia. Sebab dia tak mari. Kalau menepati syarat dia tak mari dah. Tidak menepati syarat dia. Mana tak kuat mana. Ataupun dia mengisyaratkan hak sebelum itu mana tak kuat lah. Dhaif. Sebab itu tak ada. Dia tak mari. Kalau kuat serupa dengan hak selepas tu dia tak mari dah. Maknanya nak ceritanya sembahyang jemaah ni tidak serupa hak zuhur tu. Kalau hak zuhur tu ada lah juga. Hak jemaah ni kalau kita nak kata serupa dengan zuhur, kita kena tengoklah hak selepas dengan hak sebelum. Hak sebelum ni kita tengok dalam hadis, hak selepas tu ada. Hak sebelum tak ada. Bermakna dalam bab tu tidak serupa dengan zuhur. Begitulah Ibnul Qayyim faham dan ramai lagi orang lain faham begitulah. Walau bagaimanapun duduk situ. Benda ni benda khilaf. Wallahu a'lam.